وحديثنا اليوم وفي هذا الصباح السعيد نتحدث إن شاء الله وبإذن الله عن أحد أعلام الأزهر، كما تحدثنا في الأسبوع الماضي وفي الفترة الماضية عن أحد أعلام الأزهر المشهور جدا وهو الشيخ حسن العطار. أما اليوم إن شاء الله نتحدث ونواصل جولتنا مع هؤلاء الأعلام، ونختار واحد منهم وهو أحد تلاميذ شيخ حسن العطار، وهو رفاعة طهطوي أو رفاعة رافع طهطوي. وسنلقي الضوء الكثير على هذا الشيخ في هذا الصباح، ونحاول نقتصر كلامنا على ما يهمنا لأجل أبنائنا في الامتحان إن شاء الله. Salam bahagia semua ya. Pagi ini insyaAllah kita akan sempurnakan judul Al-Azhar ini dengan melihat seorang lagi syekh ataupun seorang lagi tokoh yang tak kurang tersyukurnya, iaitulah salah seorang murid kepada Syekh Hasan Al-Attar yang telah kita bicarakan pada fatrah yang lepas. Beliau ialah Rifa'ah Rafi' Tahtawi, yang murid yang memang benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam dalam kehidupan ilmiah, khususnya di Al-Azhar dan umumnya di Mesir seluruhnya. Dan kita akan cuba ringkaskan seberapa yang boleh tentang tokoh ini. Dan kalau kita lihat pun dalam soalan yang lepas ya, kalau untuk soalan yang bentuk moden inilah, kita tak nak bicara lagi soalan-soalan yang lepas yang tahun-tahun silam sebelum pindaan perlembagaan pula. Sebelum pindaan ini sukatan baru ini ataupun silibus baru untuk STAM kali ini. Sebenarnya kita kalau lihat soalan hak moden ini, dia tanya taklah banyak. Dalam satu tajuk Al-Azhar tu dia lebih penting kepada tokoh satu hal, dan dalam seorang tokoh tu dia mungkin paling banyak pun dia boleh tanya untuk nilaian 4 hingga 6 markah sahaja, maknanya terbatas. Jadi perkara yang dia boleh tanya cukup terbatas untuk menggenapkan jumlah soalan. Tapi walau bagaimanapun seluruh aspek kehidupan tokoh-tokoh ini adalah kita boleh kata penting dan boleh jadi mazannat al-as'ilah ataupun tempat hak dia boleh buat ataupun boleh ambil soalan. Baiklah, حسنا أيها الإخوة والأخوات، سنلقي الضوء على ضوءنا اليوم على الشيخ رفاعة طهطوي. أول شيء نتحدث عن حياة هذا الشيخ، أين ولد وكيف كانت دراسته، وأيضا لا ننسى أبرز الأعمال وغيرها من نقاط المهمة في حياة هذا الشيخ المليء ب يعني الجهود والسعي نحو تقدم العلوم في مصر عامة وفي الأزهر خاصة. InsyaAllah kita akan cuba seringkas mungkin memperkatakan tentang beberapa perkara penting tentang Syekh Rifa'ah Tahtawi ini. Yang pertamanya, yang memang kalau kita kaji tokoh yang tak dapat tidak ialah kita lihat bila tarikh lahirnya, di mana dia ni dinamakan Tahtawi. Kenapa? Kalau ada orang tanya juga, mungkin tak mustahil boleh tanya benda macam tu. Sebab kalau perhati dalam soalan baru ni pun
perkara yang agak kecil-kecil jugalah, tidak kata perkara besar-besar dia tanya Dok. Nanti sikit lagi kita akan cuba dedahkan apa yang kita tahu sedikit tentang soalan yang pernah ditanya tentang tokoh ini. Pertamanya kelahiran dia, beliau lahir di kalau kita kata secara teliti, maknanya dia lahir di kampung yang bernama ataupun wilayah yang bernama Tahta. Wilayah itu terletak sekarang ini dalam muhafazah ataupun dalam wilayah Suhaj. Kalau dari Kahirah kita naik kereta api dalam satu malam sampailah, dia lebih 400 kilo macam tu. Sebab saya pernah sampai ke bandar Suhaj, tapi tak pernah pun ke Tahta ini, hanya lalu ayam je lah. Kalau naik kereta api memang lalu kot tu. Nak sampai bandar Suhaj yang menjadi asimah ataupun ibu negeri kepada wilayah Suhaj tu, kena lalu dulu kot Tahta. Itulah pengalaman saya. Kemudian dia lahir di Tahta pada tahun 1801. Di Tahta yang terletak di Sa'id, Misra. Orang panggil Sa'id ni maknanya kalau kita katakan ulu lah, di sebelah selatan negara Mesir. Sebab Mesir dia ada dua bahagian. Kalau kita ambil dari Kahirah menghadap ke Laut Mediterranean, dia panggil Wajhu Al-Bahri. Kalau dari Kahirah menghadap ke Aswan dan juga Sudan, dipanggil Wajhu Qibli. Dan yang Wajhu Qibli inilah diletak nama sebagai Sa'id Misra ataupun Ulu Mesir. Kemudian tu dari segi kelahiran dia. Dia lahir di mana? Tahun 1801 dan di kampung bernama Tahta dalam wilayah Suhaj. Kalau nak tengok detail, tengok dalam buku teks. Dan saya syorkan ya kepada calon-calon stam dan kepada siapa yang berminat dengan tokoh-tokoh lah, bolehlah Google type saja nama Syekh Rifa'ah Tahtawi, akan keluar banyak maklumat tentang beliau, dan di situ boleh buat kajian secara terperinci. Untuk hadithuna fi hadzal majal, insyaallah sanaqtasiru ila haddin ba'id. Untuk dalam ruangan yang serba terbatas ni, saya akan hanya bicara perkara penting saja je lah. Okey, kelahiran dia tadi. Kemudian dari segi dirasah dia, kalau kita perhati dari teks kita sendiri pun, dirasah dia yang pertamanya, beliau memang dah jadi kebiasaan orang-orang di Mesir, anak kecil mereka hantar lebih dahulu ke kutab. Kutab ni kalau kita di Malaysia ni nama dia cikgu Tok Guru Kapung lah. Umpamanya di Balasoh dia ada Tok Guru Quran situ, ataupun di rumah-rumah orang dia ada Tok Guru Quran mengajar Quran secara khas ni, kita boleh panggil Kutab Al-Qaryah, guru Quran di kampung. Begitulah Syekh Rifa'ah ini, dia pergi ke Kutab dan dia hafiz Al-Quran fi sughrihi. Beliau kalau kita perhati nota dia ni, dia pernah menghafaz Quran dari zaman kecil lagi. Dia kecil lagi menghafal Quran. Tak macam kita ni dewasa pun tak hafal-hafal lagi pun. Apa ayat lazim pun ingat-ingat lupa kan. Kemudian satu lagi, kegiatan ilmiah beliau dalam masa pengajian pada peringkat awal ya. Pengajian awal dia حفظ المتون التي كانت متداولة في عصره على أيدي أخواله. Ni perkara penting ya. Antara perkara penting yang tak perlu, tak sayugia kita lupakan, antaranya dia menghafaz beberapa matan-matan. Hafizal mutun maknanya menghafaz matan-matan ilmiah. Dia menghafal matan. Tahu berapa matan tak? Ada matan, ada hasyiah, ada hamish. Kalau dalam buku lama biasanya dia cakap macam itulah. Maknanya segala teras-teras ilmu itu dia hafaz. Teras ilmu yang memang mutadawilah, yang biasa, senang didapati pada masa dia. Dan guru-guru dia pada masa itu ialah pak-pak saudara dia. Pak saudara sebelah mak lah kalau akhwal ni, khali. Kita pun panggil, kita tak kisah. Mak saudara adik pada mak pun kita panggil pak cik. Juga sebelah ayah pun sama juga kadang-kadang panggil tu. Tapi orang Arab kalau pak saudara sebelah ibu dipanggil
Pak saudara kau, mak saudaranya khal ataupun khalah. Kalau sebelah ayah dia panggil am ataupun ammah kalau perempuan. Dan dia dapat pendidikan awalnya di situlah. Selain menghafal Quran, dia menghafal matan-matan ilmiah, baik ilmu nahu ke, saraf ke, apa ke, segala macam ilmu, macam ajrumiyah ke, macam kita kata apa, matan nahu yang tersohor yang kita belajar ni, alfiah. Dia belajar, dia hafal matan-matan yang memang tersohor pada waktu tu, di hasil daripada asuhan pakcik-pakcik dia di sebelah mak lah. Tu berlaku selepas kematian ayahandanya. Ayah dia mati, dia masih kecil. Habis cerita di situ, kemudian beliau juga mempelajari fiqah dari pakcik-pakciknya. Tu antara perkara penting dalam kehidupan beliau dari segi ilmiah, perkembangan ilmiah beliau. Dan kalau kita lihat bilakah dianya masuk ke Al-Azhar, pengajian beliau di Al-Azhar ni nak hubung kait dengan Al-Azhar langsung lah. Sebab dia selain pada tokoh Al-Azhar, kita kena tahu juga bilakah dia mula menjejakkan kaki di Al-Azhar. Okey, dalam nota kita ni kata iltahaqa fi sanah 1817. Dia masuk menyambung pengajian di Al-Azhar pada 1817. Maknanya berapa tahun usia dia waktu tu ya? Kalau dia lahir 1801, 16 tahun. Tu dia. Okey, dalam masa pengajian di Al-Azhar, memang mengaji di Al-Azhar, dia ada syaikh. Lagipun zaman dia tu tidak ada, kita kata bidang pula. Tidak ada, kita kata kalau zaman kita sekarang ni dah pergi masuk mudarraj, mengaji dalam mudarraj ramai-ramai begitu. Tetapi kalau di Al-Azhar pada zaman Syekh Rifa'ah Tahtawi ni, belajar apa ilmu pun biasanya hanya dalam lingkungan di tiang-tiang dalam Masjid Al-Azhar. Macam itulah zaman permulaan nak tubuh kuliah yang lebih standard. Dia mengaji ikut tier tu dulu. Satu jamaah di sini untuk geografi, satu jamaah di sini untuk nahwu sarf, macam itulah. Tier ni untuk guru nahwu, tier ni untuk guru tafsir. Suka kalau kita lihat suasana pada masa tu mungkin kita suka, tapi kita lahir di zaman pengajian di mudarraj lah, tak nampak lah suasana tu. Cuma apa yang penting di sini, beliau Syekh Rifa'ah Tahtawi ini sempat berguru. Dalam pengajian dia mengaji apa? Apa yang dipelajarinya? Amma syamalat dirasatuhu fil Azhar. Boleh ditanya begitu. Tapi dia tak akan tanya. Kalau kita perhati soalan stam zaman moden ini, nampaknya dia lebih dakik kepada perkara-perkara yang maknanya dia tak akan tanya secara besar-besar. Dia tanya sikit-sikit untuk 2 markah, untuk 4 markah, paling-paling gitulah. Kalau ni nampak besar ni, tahaddas ataupun uzkur salasatan min syuyukhi, ni bolehlah, nampak corak tu dah ada, ataupun itnain min syuyukhi. Dan di atas tu boleh juga saya tambah satu soalan lagi. Amma syamalat dirasatu Syekh Rifa'ah Tahtawi fil Azhar. Maknanya bidang pengajian Syekh Rifa'ah Tahtawi di Azhar ni mencakupi bidang apa? Satunya al-hadis, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf, tafsir dan nahwu dan sarf. Kesemua bidang lughah Arabiah pun ada, diniyah pun ada. Jadi mencakupi semua bidang. Mungkin dia akan, kalau dalam soalan yang boleh ditanya dari sini, dia sebut uzkur itnain mimma syamalat dirasatu Syekh Rifa'ah Tahtawi. Contohnya al-hadis wal fiqh. Gitu je. Soalan memang bentuk cukup ringkas. Tapi ihtimam kita dalam masa pengajian hendaklah ihtimam semua perkara yang ada dalam sukatan ni. Jangan tidak. Walaupun kita boleh ambil ringkas-ringkas begini, tapi nak rayak ke tuan-tuan dan puan-puan bahawa buku teks hot percent baru ni, kalau kita perhatikan memang satu buku yang dah cukup ringkas, nota dah memang nota yang dah padat dah. Jadi kata kita ringkas juga mungkin terlerai beberapa perkara. Tu je. So
Iktimat kita yang ulungnya, jangan lari daripada murajaah buku teks secara direct. Walaupun memang kita boleh ringkas, tak masalah nak ringkas, kita ambil fakta-fakta penting. Cuma yang apa yang ada dalam buku teks tu semuanya dah penting dan boleh ditanya soalan dari situ. Cumanya soal sikit banyak dia nak tubik tu, tu soal dia lah. Cumanya yang tugas yang penting kita sekarang ni mengaji secara keseluruhan. Okey, ya, satu lagi tentang bidang pengajian Syekh Rifa'ah Tahtawi ni di Al-Azhar ialah beliau sempat tatalammaz ala yadi. Kata orang ada baca tatalmaza. Yang mana betul ni? Siapa biar pakar lurah tolong betulkan kalau salah ya. Tatalmaza ke tatalammaza. Tapi yang saya dengar dari cikgu-cikgu saya dulu, dia sebut tatalammaza ala yadi adadin min ulama'il azhar. Minhum man tawalla masyikhata al-jami' al-azhar misal Syekh Hasan al-Qaisini, Ibrahim Bajuri dan Hasan Attar. Ni tok guru dia. Beliau sempat berguru. Tatalmaza ni maknanya berguru. Sempat jadi murid kepada beberapa tokoh ulama yang Al-Azhar yang antara mereka ada yang pernah menyandang jadi Syekh Azhar pun sendiri. Seperti Hasan Qaisini, Ibrahim Bajuri dan Syekh Hasan Attar yang baru lepas kita bicara tu, tutup guru dia semuanya. Namun begitu, di kalangan ramai guru-guru beliau, banyak ada seorang guru yang paling banyak meninggalkan kesan dan pengaruh dalam jiwa jiwa Syekh Rifa'ah Tahtawi ini ialah Syekh Hasan Al-Attar lah. Dan dari situlah hubungan beliau dengan guru beliau ini sangat kuat dan sangat teguh. Dan نتحدث أيضا عن كيف ختم الطهطاوي أو الشيخ رفاعة الطهطاوي دراسته في الأزهر. Bagaimana bila masanya pula Syekh Rifa'ah Tahtawi ini menamatkan pengajian dia di Al-Azhar. Kalau dia mula belajar di Azhar dulu usia dia 16 tahun, dia menamatkan pengajian dia di Azhar ketika usia dia fil hadiyah wal 20 min umurihi. Dia menamatkan pengajian ketika berusia berapa tu? 1 dan 20, makna 21 tahun. Dia bahasa Arab dia sebut balik sikit. Kalau kita tu begitu gak fil hadiyah wal 20. Tahun ke-1 dan 20, maknanya tahun yang ke-21 ketika berusia 21 tahun. Okey, habis cerita tentang itu pengajian dan juga kita kata tadi pengajian dan kelahiran serta sedikit ringkas tentang kehidupan awal Syekh Rifa'ah Tahtawi. Kini kita nak tinjau peranan dia dan juga tugas-tugas yang pernah beliau sandang di masa hayatnya selepas menamatkan pengajian di Al-Azhar. Kalau ini dalam nota kita ni, dia buat tajuk besar Daurul Syekh Rifa'ah Tahtawi fi Bina'in Nahdat Misr Al-Haditha. Peranan daur Syekh Rifa'ah Tahtawi dalam membina tamadun Mesir moden. Okey, dia kadang ni perkara ni besar ni. Kalau ni soalan ni, kalau macam ni dia tak boleh buat tubik secara totalnya dalam periksa. Sebab berapa puluh markah nak bagi banyak tu. Kalau bayin daurah Syekh Rifa'ah Tahtawi memang banyak sangat. Cuma dia biasanya suruh sebut 1 ataupun 2 begitu saja. Tak akan banyak begini. Tapi oleh kerana kita nak mengaji, kena mengaji banyak lah. Soalan nak tanya mana tu terpulang. Asalkan kita ada maklumat, insya-Allah dapat kita selesaikan. Jangan takut-takut ya. Perkara ni hanya biasalah mengaji ya. Okey, dauru. Dan saya ringkas bicara dari segi dauru ni, boleh kita kata, kita nak perincikan lagi, kita kata ialah selepas beliau menamatkan pengajian di Al-Azhar,
kita nak lihat dulu kerja apa yang beliau buat. Nak boleh kau tubik peranan dia, kita nak lihat dulu kerja apakah yang dia buat. Kalau dia keluar saja belajar di Azhar duduk saja, tak ada juga peranan dia kan. Kita lihat dia jadi apa, jadi cikgu ke dulu. Macam kita semua habis Al-Azhar balik sini jadi cikgu, jadi ustaz, ada pergi kerja hakim dan sebagainya. Macam mana pula dengan Syekh Rifa'ah Tahtawi? Kita lihat senarai yang boleh kita senaraikan di sini. Tugasan-tugasan dan juga jawatan-jawatan yang beliau pernah sandang. Ada tu. Ni ada. Dalam nota kita ni pun ada, tapi tidak di awal tadi. Awal tadi besar sangat tu, saya tak nak sentuh lagi. Kita pergi lebih dahulu kepada wazaif allati syagalaha Rifa'ah Tahtawi ba'da audatihi minal ba'tsah. Ni lepas ba'tsah. Sebelum ba'tsah, ada juga jawatan dia. Iaitulah dia menyandang jawatan mudarris bil Azhar, dan satu lagi imamun fi salati li firaqi al-jaishi al-alawiyyi al-jadid. Itu tugasan yang beliau pernah lakukan masa di Al-Azhar. Dia sepanjang masa menjadi tenaga pengajar. Tamat belajar di Al-Azhar, Tok Guru dia dah beri tauliah dah, boleh mengajar di Al-Azhar. Itu dia. Dan di samping tu dia buat part time menjadi imam dalam sembahyang untuk batalion pasukan tentera Alawi ni, kerana nisbah kepada Muhammad Ali ni, tentera yang ditubuhkan oleh Muhammad Ali dulu, lekat gelaran Alawi sebab beberapa zaman di Mesir untuk zaman Muhammad Ali dan selepasnya, iaitulah ketika keturunan dia memerintah negara Mesir, mereka dipanggil Usrah Alawiyah. Keluarga Muhammad Ali, termasuklah raja terakhir dia yang bernama King Farouk ataupun Raja Al-Malik Farouk. Tu daripada keturunan cucu cicit piut Muhammad Ali Bashar. Dan tu jawatan dia. Satunya dia mengajar secara berterusan, secara konsisten di Al-Azhar, dan satu lagi dia juga menjadi imam sampingan, menjadi imam kepada pasukan tentera. Itu imam tentera, apa kita kata ustaz tentera lah. Ikut awak lah nak tafsir apa pun. Dan kemudian tu tugasan dia ketika dia sebelum bi'sah, maknanya sebelum diutus sebagai ketua delegasi menuntut ilmu ke Paris, ke Paris. Orang Perancis panggil Paris, soal di Paris. Sebut molek dah, nanti saya geliat lidah, seksa nak sentuh bahasa Perancis ni. Okey, antara jawatan dia, selepas dia kembali daripada menjadi delegasi, selepas delegasi menuntut ilmu selama beberapa lama di Perancis, dia pun klik ke Mesir. Apa yang dia buat dan apa tugasan yang dia pernah sandang di sini ialah al-amal mutarjim, amal mutarjim fi madrasatul tib. Yani huwa ya'mal ka mutarjim, dia bekerja sebagai penterjemah di madrasah tib. Sekolah dia panggil medical school pada masa tu. Kuliah tib tak ada lagi, yang adanya medical school di Kairo. Sekolah perubatan Kairo nama dia masa tu. Dan Rifa'ah ini bertugas sebagai penterjemah yang menterjemah banyak hasil buah pena orang-orang Perancis dan Eropah ke bahasa Arab. Banyak ni, dia ni banyak jasa dalam terjemahan setelah dia balik daripada menjadi delegasi bi'sah ke Perancis. Kemudian beliau di samping itu boleh dianggap sebagai awal Masri yashghilu hadhihi alwazifa. Dia boleh dikatakan seorang Mesir yang pertama ataupun seorang anak negara Mesir yang pertama yang menyandang ataupun mengisi kekosongan jawatan ini. Dan beliau dalam masa yang sama juga bertugas merujuk, menjadi pakar rujuk ataupun merujuk beberapa terjemahan yang pernah dihasilkan di sekolah ini. Kerana bukan saja madrasah tib
Yang tertubuh pada masa itu juga Madrasah Al-Alsun dan juga beberapa madrasah yang boleh kita katakan yang memang banyak menampilkan bidang terjemahan, pengajian terjemahan. Kalau zaman law ni, kalau pergi Azhar, dia ada fakulti bahasa dan juga terjemah, Kuliatul Lughah wa Terjemah. Tu nak kena ada 7-8 bahasa di kita baru layak duduk kuliah tu. Kalau tidak payah. Okey, kemudian jawatan yang pernah disandang saya sebut senarai di sini. Satunya Mudarris bil Azhar, ni sebelum. Begitu juga Imam Salah. Lepas dia balik daripada bi'asah, dia jadi apa? Nazir, mutarjim fi madrasatul Sib, nazirun fi madrasatil Alsun, menjadi nazir. Kalau kita kata di sebenarnya di Mesir sampai hari ini ya, nak bayak ke awak semua, cara dia tak serupa dengan kita sini. Kalau di sekolah, pengetua sekolah dia panggil nazir. Kita sini nazir biasanya mari melawat sekolah tu. Tapi di Mesir tidak. Nazir, nazirah biasanya untuk pengetua sekolah. Kalau mudir ni dia tak main di Mesir. Mudir ni mudir syarikat. Pengarah ni. Pengarah syarikat, pengurus apa sebarang kerja-kerja ni dipanggil mudir. Kalau kita sini kat mudir, cikgu besar. Tak. Di Mesir tidak begitu. Mudir dia tak guna kalau di sekolah, dia dia guna di jabatan-jabatan. Tu beza antara kita dengan Mesir ya. Dia pernah menjadi nazir di sekolah Al-Sun. Kita kata guru besar, cikgu besar di Madrasah Al-Sun dan cikgu besar juga di Madrasah Al-Harbiyah. Ini satu-satunya madrasah yang masih tinggal hasil penubuhan di zaman Muhammad Ali Bashar. Kemudian menjadi muharrir Majalatil Rawdah. Beliau bertugas sebagai pengarang, editor kepada majalah Rawdah. Dan memanglah tugas penting yang beliau pernah sandang seluruh hidup dia ialah di zaman Muhammad Ali Bashar. Dia orang yang ulung yang pertama yang julung-julung kalinya dihantar ke Perancis dalam delegasi. Dalam delegasi itu beliau menyandang Rais Al-Bi'athah ataupun ketua delegasi ke Paris. Dan seterusnya beliau juga pernah menjadi Nazirul Awal Madrasah Ibtidaiyah di Sudan. Okey, lepas balik daripada Bi'athah ini, dia kerja di Kahirah sekejap, kemudian beliau dihantar ke sekolah yang ditubuhkan di Sudan. Tapi ada masalah sebenarnya kalau kita tilik. Ni saya suruh buat kajian di internet ni kalau boleh. Cuba Google tentang Rifa'ah Tahtawi. Dia ada masalah sebenarnya. Bukan masalah di dia, tapi masalah dengan pemimpin-pemimpin semasa. Ada pihak-pihak tertentu yang tak senang dengan kehadiran Rifa'ah, terus dihantar Rifa'ah ini ke Sudan. Ya, kerana Mesir dan Sudan pada masa itu kita kata setanah lah sedaging satu pentadbiran. Mesir juga berada di bawah pemerintahan Mesir pula. Sudan juga berada di bawah pentadbiran negara Mesir pada waktu itu. Tak apa, lah ni jadi negara suku-suku belaka dah. Okey, dia pernah dihantar. Okey, selain itu dia bertugas sebagai mutarjim fi Madrasah Subjiyah Al-Madfa'iyah. Kemudian Nazir li awal Madrasah Ibtidaiyah di Sudan. Dia pernah menjadi guru besar untuk sekolah rendah pertama yang ditubuhkan di negara Sudan. Atas alasan nak kirim orang ni ke hulu sana, maka ditubuhkan sekolah. Alasan dia tu. Tubuh sekolah tu konon-kononnya nak bangunkan negara Sudan ataupun di kawasan pentadbiran di Sudan, tetapi sebenarnya nak jauhkan Rifa'ah Tahtawi ni dari Kahirah. Tu saya tak nak cerita sebab ini mungkin sensitif ya. Cuma kalau nak tahu lebih lanjut bolehlah Google. Okey, kemudian beliau juga pernah bertugas Al-Mushrif ala Tadrisil Lughah Al-Arabiyyah bil Madaris. Dia bertugas sebagai penyelia ataupun pemantau kepada sistem pengajian bahasa Arab di sekolah-sekolah. Dia nak pastikan bahasa Arab ni digunakan semaksimal mungkin dan dijadikan bahasa utama untuk pengajian. Tak kira lah awak mengaji taib ke
awak mengaji adab ke, ataupun awak mengaji apa saja, nak pastikan bidang pengajian tu menggunakan bahasa pengantarnya lughah Arabiyah. Dan akhir sekali dia pernah menyandang jawatan Nazir Qalam. Ni ketua jabatan lah. Kalau kata-kata mudir hay'ah, boleh juga. Nazir Qalami At-Tarjamah. Dia pernah menyandang jawatan ketua jabatan terjemahan untuk menterjemahkan kita kata ahli panel jugalah dalam menterjemah Qawanin Al-Faransiyah, undang-undang dan juga perlembagaan negara Perancis. Terjemahkan ke bahasa Arab supaya benda ni kalau nak diterapkan di Mesir pun boleh ambil Maryam. Dan memanglah masih sampai sekarang ini pun dari segi kanun dia memang tak asal dengan Qawanin Al-Faransiyah. Sebab itulah kalau dia ambil syariah wal kanun, saya galakkan tak payah. Sebab apa, dalam di Malaysia kita tak tanggung dan tak, orang kata tak makan siku. Balik mari nak kerja jadi magistrat tak boleh. Sebab undang-undang tak serupa yang ditakbirkan di sana dengan yang ada sebab kita di Malaysia. Okey, apa lagi tentang Rifa'ah Tahtawi? Masa macam mana? Abi Rifa'ah Tahtawi itu tutup. Okey, peranan Rifa'ah Tahtawi dalam masa dia menjadi anggota dalam delegasi Al-Amal Mutarjimah ni semuanya kerja-kerja. Satu lagi perkara istimewa dalam kehidupan Rifa'ah Tahtawi ialah najaha Rifa'ah Tahtawi fi iqna' Muhammad Ali Bashar bi insya'i madrasah lil mutarjimin. Dia berjaya meyakinkan Muhammad Ali Bashar, pemerintah pada masa tu, wali Mesir pada masa tu, meyakinkan untuk beliau menubuhkan sekolah ataupun sebuah institut khas untuk para penterjemah yang akhirnya dikenali dengan nama Madrasah Al-Alsun, sekolah bahasa. Di situ sekolah bahasa membawa pengertian sekolah terjemahan. Kalau zaman law, pergi Al-Azhar dia ada Kulliyatul Lughat wa Tarjamah, macam saya kata tadi. Dan pengajian di situ dihadkan selama 5 tahun, kadang-kadang lebih menjadi 6 tahun. Waftutihat Al-Madrasah bil Qahirah pada tahun 1830. Okey, sebuah sekolah di Qahirah. Sekolah apa dia tak nyatakan, tapi rasa-rasanya lah sekolah Darul Ulum ke apa ni, yang penting sekolah tertubuh, tak kira sekolah rendah ke sekolah apa, tertubuh di Qahirah, dan Rifa'ah Tahtawi menjadi guru besarnya. Sementara peranan beliau di sekolah, Nubzatan Mukhtasirah an Madrasatil Alsun, tu salah tu, tolong baiki, uktub Nubzatan Mukhtasaratan an Madrasah Al-Alsun, bukan Alsan tu. Nampak macam Al-Alsan gitu dalam soalan tu. Baiki soalan tu je, yang lain okey. Hiya madrasatun lil mutarjimin wa ftutihat al madrasah bil Qahirah pada tahun 1830. Ini sekolah yang bernama Al-Alsun. Sekolah Al-Alsun ini ditubuhkan di Kairo, dan dia memanglah pengajian dia dihadkan selama 5 hingga 6 tahun. Itu tak ditentukan. Nak duduk lama lagi bagus. Okey, ni jawatan-jawatan dia. Tawalla Rifa'ah Tahtawi nazarataha. Rifa'ah memang menyandang jawatan sebagai nazarah dia lah. Dan seterusnya, di zaman Abbas Hilmi, Khediwi Abbas Hilmi, salah satu keturunan Muhammad Ali, nama dia Abbas Hilmi pertama, Abbas Hilmi kedua, kemudian Khediwi Taufik, banyak lagi tu sebelum kedatangan Khediwi Ismail, cucu kepada Muhammad Ali Bashar. Sebab zaman dua orang Khediwi ini memang zaman kemerosotan dari segenap segi, khususnya dalam bidang ilmiah. Sebab apa? Sebab Khediwi Abbas, Khediwi Sa'id, Khediwi Taufik, semua ni mereka tak berminat dengan bidang ilmiah dan tak berminat untuk memajukan negara Mesir. Mereka boleh kita kata mengupak sikit, maaf hanya pemimpin yang duk nak retah negara saja-saja, tak nak buat kemajuan untuk kepentingan rakyat, tak ada. Ngepek sikit.
Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Hinggalah tiba zaman cucunda kepada Muhammad Ali, seorang yang berjiwa besar, seorang yang berjiwa ilmiah, seorang yang punya impian sangat tinggi nak menjadikan kota Qahirah kota ilmiah. Di samping keburukannya juga ada, dia nak baratkan Qahirah, nak jadikan kota Qahirah seperti kota Paris dengan membina bangunan-bangunan, mengambil arkitek-arkitek dari Paris dan bawa ke Mesir. Dan hutang negara pun bertambah. Tu dia bendanya. Tak ada apalah, tu mengupak je tu. Apa yang penting kita nak lihat apakah tugasan peranan yang dimainkan oleh Rifa'ah Tahtawi. Ma hiya al-a'mal allati qama biha Rifa'ah Tahtawi fi ahdi wilayati al-Khediwi Abbas al-Awwal wa aidan fi ahdi Khediwi Sa'id Basha. Okey, di zaman Khediwi Abbas Hilmi pertama, di sini peranan Rifa'ah nampaknya masih kekal. Zalla Rifa'ah fi Sudan. Dia dihantar ke Sudan zaman ni lah. Kerana Abbas Hilmi ni ada masalah dengan Rifa'ah Tahtawi dan beberapa tokoh. Saya tahu tu. Sebab saya kaji, bukan saja Rifa'ah Tahtawi yang yang bermasalah dengan Abbas Hilmi, beberapa orang tokoh juga mengalami perkara yang sama. Antaranya Syekh Azhar yang ada pada masa tu yang bernama Muhammad Mustafa Maraghi. Dan tokoh kita ini pernah dihantar ke Sudan juga gara-gara tak bersetuju, gara-gara ada masalah dengan Khediwi Abbas ni. Bukan Rifa'ah saja, tapi Rifa'ah betul lah dia ada masalah dan dia tu kita tengok tu, asafat biha yadul hakim al-jadid Abbas al-Awwal faqama bi ighlaqiha. Okey, di zaman Abbas ni bertiup satu, maknanya berlaku keributan disebabkan tangan pemerintah baru Abbas awal ni, nak rayaknya dia pandai-pandai pergi tutup sekolah dan sebagainya, dan memerintah supaya irsal Rifa'ah ila Sudan, menghantar Rifa'ah ini pergi ke Sudan bihujjah. Ini yang saya kata tadi ni ada masalah. Bihujjati tawliyati nazarati awwali madrasatin imtidaiyatin biha, dengan alasan, dengan hujahnya untuk menyandang jawatan pengetua di sekolah rendah yang pertama yang dibina di sana. Sengaja buat sekolah untuk cuba jauhkan Rifa'ah dari Mesir. Tu je bendanya. Dan Rifa'ah ni kekal di Sudan selama beberapa lama. Mari pula zaman pemerintahan Sa'id. Lepas Abbas meninggal dunia, mari Sa'id. Okey, dia bawa balik ke Qahirah. Dan dia disandarkan jawatan yang beberapa jawatan dalam bidang pendidikan lah. Dan satunya tawalla nazarah madrasah harbiyah. So, kemudian apa lagi? Tu. Dan peranan dia semasa dalam, ini cuba lihat dan perincikan, dalam masa dia duduk di sekolah harbiyah ini, tawalla nazar madrasah harbiyah allati ansyah Sa'id Basha di Tafriq Dubat. Dia jadi nazarah di madrasah harbiyah. Dan seterusnya yang ala dirasat al-lughah arabiyah ijbariyah ala jami' al-talabah. Ni saya kata tadi ni, dia cuba menjadikan pengajian bahasa Arab adalah sistem ijbariyah wajib, pengajian wajib untuk semua pelajar, tak kira mengaji apa. A'tad talabah hurriyat ikhtiyar ihda al-lughatain asy-syarqiyyatain. Dia memberi kebebasan kepada pelajar untuk memilih salah satu bahasa timur. Dua bahasa timur ada, boleh pilih salah satu. Di samping bahasa Arab boleh ngaji satunya bahasa Turki, yang keduanya bahasa Farsi. Dan setahu saya sampai law ni pun sistem di Al-Azhar masih guna perkara ini kalau belajar di kuliah lughah tempat saya belajar dulu. Untuk orang Mesir je, saya nak cuba mengaji bahasa Farsi tak boleh, yang keramat dia. Dia kata hampa tak wajib, nak buat apa belajar. Zaman saya lah, zaman lain mungkin lain. Dia ada dua pilihan, sampai lah ni aja, nak mengaji Turki boleh ataupun Farsi pun boleh. Satu lagi dia tambah lah ni 3, jadi
bahasa Timur 3 iaitulah Turki atau Farsi atau satu lagi Ibrani iaitulah bahasa Israel lah ni. Dan salah satu daripada bahasa Eropah boleh dipilih, satunya Inggeris atau Perancis atau Jerman. Ni masih ada sampai lah. ثم أنشأ بها فرقة خاصة لدراسة المحاسبة. Okey, kemudian dia tubuhkan satu pasukan khas untuk mempelajari accountant lah, wa qalaman li terjemah dan satu jabatan terjemahan, dan dengan sebab itu semua sekolah Harbiah ni jadi hampir sama dengan sekolah Al-Sun juga, kerana di bawah pentadbiran Rifa'ah juga. Sekolah Al-Sun dulu pun pernah dikendalikan dan dipantau khususnya oleh Rifa'ah Tahtawi, dan Madrasah Harbiah ni pun samalah. Dalam menghidupkan, okey, kita lihat yang keseterusnya, apakah tugas-tugas yang dilakukan yang oleh Tahtawi untuk menghidupkan kembali warisan Arab Islam. Salah satunya ialah sa'a ila injaz awal masyru'an li ihya'i turasil Arabi Islami. Beliau berusaha untuk melaksanakan ataupun merealisasikan projek. Masyru' ni projek lah. Projek apa? Projek li ihya'i turasil Arabi Islami. Projek untuk menghidupkan semula warisan Arab Islam. Dan dia berjaya. Ni apa kejayaan yang beliau telah laksanakan, telah capai. Najaha fi iqna'il hukumah. Beliau berjaya meyakinkan pihak kerajaan bitaba'i, mencetak iddati kutubi turasi, mencetak beberapa buku warisan Arab untuk atas belanja kerajaan lah, maknanya bagi ke sekolah-sekolah. Satunya ialah tafsir Quran li Fakhruddin Razi. Ni yang kedua, Ma'ahid Tansis ala Syawahid Talkhis. Ni buku-buku belakang ni, Balaghah, tafsir. Kemudian Khizanatul Adab lil Baghdadi, mencetak buku bernama Khizanatul Adab. Buku ni masih ada tapi banyak jilidnya dan besar-besar pula. Saya ingat masa saya di Mesir dulu, maktabah di Rumah Kelantan tu adalah satu naskah. Saya cuba angkat satu jilid saja tu pun berberak dah akak. Nak wayak berat. Besar. Buku Khizanatul Adab. Okey, Maqamat Al-Hariri juga turut dicetak. Ni buku. Dan banyak lagi lah. Dan di zaman Ismail adalah zaman kemuncak dalam kegemilangan ilmiah. Apa tugasan Tahtawi pada masa tersebut? Okey, kita lihat kalau disenaraikan di sini, kerjanya ialah Khidiwi. Setelah Khidiwi Ismail menyandang pentadbiran negara Mesir, Rifa'ah Tahtawi kembali kepada kegiatan asalnya, iaitulah duduk di Mesir semula dan bergiat dengan ilmiah semula, sekalipun taqaddum fi sinni, sekalipun umur dia dah berumur, dah agak tua dah, tapi masih lagi dilantik oleh Ismail. Min Abdalil Amal, ni antara Abdalil Amal ni hak tubik baru ni. Dalam periksa baru ni, Uzkur Isnain, kalau tak salah saya lah, dia kata apa baru ni dalam periksa, Had Isnaini, dia kata Had Isnaini min Abdalil Amal allati qama biha Rifa'ah fi ahadi Ismail. Ni soalan stamp, tanda selalu situ, stamp 2020. Tubik dah, dia kata Had Isnaini min Abdalil Amal. Sudah. Okey. Kemudian antara kerja yang dia lakukan ialah asyrafa ala tadris al-lughah bil madaris. 1. Ikhtiar mudarrisiha wa tawjihihim. 2. Dia menyelia memantau pengajaran bahasa Arab di sekolah dan memilih cikgu-cikgu dan memberi taujih, memberi kaunseling kat mereka. Wal kutub al-dirasiyah, dan memilih buku-buku yang dia nak dijadikan sukatan. Dan riasati kathir min lijan, beliau juga banyak mengetuai lajnah ataupun badan-badan ataupun lembaga-lembaga peperiksaan di sekolah-sekolah al-ajnabiyah wal masriyah, sekolah asing dan sekolah Mesir. Kemudian beliau menyandang tawalla nazaratu liqalami terjemah. Beliau menyandang jawatan ketua jabatan terjemahan. Ni di sekolah Al-Asun tu adalah
alladhi unsya' pada tahun sekian, ista'ana bihim fi qalam terjemah ni. Dia ambil beberapa anak murid dia asuh, dan dijadikan mereka sebagai pembantu dia lah. Kemudian lam takun hadhil muhimmah yasirah, kerja ni bukanlah ringan, tu tak ada apalah yang tu. Dan apakah jawatan yang beliau pernah sandang di akhir kehidupan dia, iaitulah tahrir majallatir Rawdah. Beliau menyandang jawatan sebagai pengarang editor di majalah Rawdah, allati i'tadat, yang biasanya talhiqu bi'a'dadiha, yang biasa melampirkan dalam edisi dia tu, dia lampirkan beberapa buku yang dikarang ala ajza'in tuwazza'. Maknanya buku yang dikarangkan dalam beberapa juzuk diberi secara percuma sebagai lampiran untuk majalah tu. Majalah kena beli dan buku tu sebagai lampiran. Tu saja. Cara orang nak sebarkan ilmu begitulah. Kita kena banyak cara. Antaranya dengan cara melampirnya ke surat khabar ke majalah ke sebagai lampiran ekor. Itulah usaha yang pernah dilakukan oleh Rifa'ah ini. Kemudian apa lagi ya? Yang nak kita lihat lagi ialah warisan yang ditinggalkan oleh insan yang bernama Rifa'ah Tahtawi ini. Apakah warisan-warisan yang lain? Boleh cuba baca lah tu. Antara warisan dan buku-buku ilmiah yang beliau tinggalkan ialah, tu tersenarai, antaranya Manahjul Albab Al-Masriyah, Al-Mursyidul Amin fi Tarbiyatil Banat wal Banin. Tu nama, tengok orang Arab dia tak nama buku pembunyi macam pantun ya. Al-Mursyidul Amin fi Tarbiyatil Banat wal Banin. Kemudian Anwar Taufiq Al-Jalil fi Akhbar Misr wa Taufiq Bani Ismail. Bla 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 hingga akhirnya, banyaklah tu. Dan antara buku-buku terjemahan yang beliau pernah hasilkan, ni buku terjemahan, kalau tadi buku karangan, ni buku terjemahan. Kerana dia sepanjang masa jadi ketua delegasi di Paris dulu, setahu saya dia banyak menterjemahkan buku-buku Perancis ke bahasa Arab. Dan yang pernah saya baca ialah, saya tak ingat nama apa buku tu, tapi ada di Mesir juga. Sorano tak ingat nama. Nak sebut kot Francis Taylor lidah tak boleh. Ma yazidu an 25 kitaban. Beliau pernah menghasilkan buku terjemahan sebanyak lebih 25. Ma yazid maknanya lebih daripada 25 buah buku. Tu tak termasuk lagi buku yang beliau pantau hasil terjemahan anak-anak murid dia dan dia rujuk dan dia tashih, buat edit dan sebagainya. Tu tak kira lagi. Hak dia hasilkan sendiri, hasil terjemahan beliau sendiri lebih 25. Kalau campur-campur dengan hak lain lagi, hak dia pantau, hak anak murid dia terjemah dan dia jadi penyelianya tu, banyaklah lagi. Dan antara min a'zami ma qaddamahu ar-rajulu talamis an-nawabigh alladhi hamalu Misra. Ni boleh tanya satu soalan di sini. Bukan saja uzkur ma qaddamahu Syekh Rifa'ah Tahtawi min kutub wa talamis, tu besar sangat. Dia boleh perincikan. Talamis ada berapa? Uzkur ithnain min nawabigh ithnin min talamis an-nawabigh li Syekh Rifa'ah Tahtawi. 2 orang contohnya, sebut 2 orang tokoh yang menjadi anak murid Syekh Rifa'ah Tahtawi. Dia bertanya begitu, dia perincikan secara lebih kecil. Kalau ni soalan besar untuk kita telan maklumat secara besar dan banyak. Tapi kita kena perincikan juga, harus diingat dia boleh perincikan kepada perkara-perkara kecil ni. Tu tolong beri perhatian ya. Tak kiralah cikgu ke ataupun murid-murid STAM tahun ni ke, cuba perincikan, kalau boleh lumatkan selumat-lumatnya untuk murid masing-masing. InsyaAllah mereka boleh jalan dengan jayanya. Kemudian habis kita lah. Tak adalah. Dari sini saya rasa okey. Dan beliau sebagai mengakhiri, kita lihat beliau meninggal dunia pada tahun 1873. Berapa semua cuba kira. Dia lahir tadi 1801, meninggal dunia 1873. Dalam 72 tahun dia hidup ya. Kehidupan 72 tahun Rifa'ah Tahtawi yang penuh dengan hasil kerja
dan juga perjuangan beliau dalam memantapkan keilmuan di negara Mesir. Dan yang paling penting, beliau adalah orang yang bertanggungjawab menyalin banyak kepakaran yang ada di barat dibawa ke Timur Tengah dengan cara terjemahan. Dan kita kata salah sebuah karya yang saya sendiri pernah baca ialah buku diary yang dia tulis. Ni atas arahan Tok Guru dia. Sebab Tok Guru dia Hasan Atta dulu dah pesan dah sebelum dia pergi sebagai ketua delegasi ke Paris itu, Tok Guru dia kata, mu buatlah hai Tahtawi, Rafi' dia panggil, Rifa'ah, mu pergi ke Perancis tu jangan duduk saja. Tulislah buku harian tiap-tiap hari. Tulis apa saja hak nitah di benak kamu dan apa hak ada berlaku di depan matamu dan di Perancis nanti. Tulis. Dia pun tulis buku harian. Betul lah dia ni. Dia tulis habis dalam buku tu segala titik bengek hak ada di kota Paris, hingga baju gaung warna putih pun dia tulis bentuk lagu mana, topi hak dipakai lagu mana, jalan tar di kota Paris lagu mana, batu berapa putih dan sebagainya. Begitulah. Nak ayatnya detail dalam buku tu. Nama dia Takhlisul Ibris fi Talkhis Baris. Itu nama buku. Tapi sayangnya buku tu saya tak tahu letak mana, nyanyuk tak ingat dah. Saya baca habis masa saya di kota Kahirah dulu, ketika dalam usia 20-an lah. So masa tu walaupun payah, memang suka mengkaji, suka membaca, terutamanya buku-buku jenis bahasa Adabur Rahalat dan juga cerita-cerita. Tu dia. Harap orang-orang yang ada di sini pun akan excited lah insya-Allah nak ngaji Mesir, dan segala apa yang ditinggalkan, warisan yang ditinggalkan oleh Syekh Rifa'ah Tahtawi ini bukan sedikit. Dan semoga dengan apa yang kita menyebut, tuannya juga turut diberikan jagaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan hingga jumpa lagi ke seorang tokoh yang kita tinggalkan, yang menjadi anak didik kepada Syekh Rifa'ah Tahtawi. InsyaAllah kita akan bicarakan di fatrah yang akan datang, iaitu tentang Syekh Muhammad Abduh. Wallahu a'lam wa ila al-qanaqa insyaAllah.